Assalamualaikum. Bertemu kita dalam video kali ini berkaitan dengan bab 3 dengan tajuk algoritma. Okey, dalam tajuk 3.1 ini kita akan merangkumi tentang pembangunan algoritma. Jadi dalam algoritma ini mari kita lihat dulu definisi algoritma, iaitu ia merupakan suatu urutan langkah ataupun tindakan yang dilaksanakan oleh komputer untuk memperolehi output yang diingini. Ingat ya, output yang diingini. Kadang-kadang ada juga keluar output, tapi dia output yang ralat, output yang tidak kita ingini. Okey, so di sini ada 4 perkara penting dalam pembangunan algoritma. Pertama sekali, kita perlulah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Contohnya kalau kita di sini mungkin kita menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ya, seterusnya langkah-langkah itu perlulah dihuraikan dengan jelas dan terperinci. Ya, mungkin kalau kita kata nyatakan satu nombor yang lebih besar, itu tidak cukup lagi terperinci. Mungkin kita perlu mengatakan berikan satu nombor yang lebih besar daripada 100 contohnya. Ya, okey. Kemudian urutan langkah mestilah betul. Ya. Dan akhir sekali ia mestilah menghasilkan output yang bermakna. So ini 4 perkara penting dalam pembangunan algoritma. Algoritma ni juga boleh kita wakilkan dalam 2 cara, iaitu pseudocode ataupun carta alih. Okey, so kita lihat apa dia pseudocode dan carta alih ni, perbezaan dia. Okey, so pseudocode ni dia memanglah urutan langkah, tapi dia ditulis dalam bentuk ayat yang ringkas dan padat. Jadi kamu tengok ayat sini pendek-pendek saja. Contohnya seperti timbang berat bahan bercetak, ya, set nilai bayaran dikenakan, papan nilai bayaran. Jadi ayatnya ringkas dan padat. Manakala carta alih ini juga pula ianya adalah urutan langkah juga, ayat yang ringkas tetapi dia diwakili dengan simbol-simbol grafik yang tertentu, ya. Okey, so dalam pembangunan algoritma ini ada 3 tajuk kecil yang kita akan cover, ya, iaitu struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan dan juga bagaimana kita nak membetulkan, menambah baik ralat bagi algoritma yang telah kita bina. Okay, so hari ini kita akan fokus kepada struktur kawalan pilihan. Jadi struktur kawalan pilihan ini terbagi kepada 3 jenis, iaitu pilihan tunggal, dwi pilihan dan juga pelbagai pilihan. Okey, mari kita lihat huraian seterusnya. Bagi pilihan tunggal ataupun single selection ni, dia hanya ada satu pilihan yang mana kalaulah syarat tu benar, hanya satu saja tindakan yang dilaksanakan. Ya, manakala dwi pilihan, dwi ni bermaksud 2. Ya, jadi kalau ada, kita boleh pilih antara 2 set tindakan. Ya, jadi bila satu syarat tu benar, ya, jika syarat tu benar, maka tindakan A akan dilaksanakan. Tetapi jika syarat tu palsu, ya, jadi tindakan B pula akan dilaksanakan. Jadi ini yang bermaksud dwi pilihan. Ada 2 pilihan. Kalau benar dia akan buat tindakan A, kalau palsu dia akan buat tindakan yang B pula. Ya, okey. Bagi pelbagai pilihan, maksud kalau pelbagai ini mestilah lebih daripada 2 set tindakan. Ya, jadi dekat sini bila set tindakan tu dilaksanakan, ia bergantung kepada pilihan syarat yang benar. Jadi dia ada pelbagai atau beberapa pilihan, ya, ataupun beberapa set tindakan yang akan dilaksanakan. Okey. Kita lihat lebih terperinci lagi contoh bagi pilihan tunggal, ya. Okey, untuk pilihan tunggal, mari kita lihat contoh dia. Pilihan tunggal ni yang mana ia membenarkan hanya satu tindakan dilaksanakan. Okey, kita lihat pada pseudocode dia. Mula, jika saya lapar, saya makan. Jika tidak, tamat. Jadi dia punya carta alih begini, ya. Di sini adalah dia punya syaratnya. Dan adakah lapar? Kalau lapar, ia ni mewakili kepada benar, ya. Okey, jadi kalau benar dia lapar, maka saya makan. Okay? Dan jika palsu, maka atau cara itu terus ditamatkan. Kita lihat contoh yang kedua. Masih lagi dalam situasi lapar.
Kalau lapar, mula dia makan dulu, lepas makan baru dia buat syarat dia. Adakah masih lapar? Kalau masih lapar, dia ulang balik tindakan dia. Ya, tapi inilah menunjukkan satu tindakan saja. Tetapi kalau syarat adakah masih lapar itu palsu, maka dia terus tamat atau cara. Okay, lihat kepada contoh yang ketiga berkenaan dengan Swiss penggera ni. Bila Swiss penggera itu telah dipasang, ya, telah dibuka, kita lihat pada syarat dia. Sama ada orang boleh melepasi pintu atau tidak. Kalau ya benar orang akan melepasi pintu itu, maka penggera akan dibunyikan. Tetapi jika tiada siapa-siapa yang melepasi pintu tersebut, maka syarat ini palsu atau cara ini terus ditamatkan. Okey, bagi dua pilihan yang mana ia membenarkan dua set tindakan. Okay. Dekat sini dua set tindakan daripada situasi saya lapar tadi. Kalau ia benar dia lapar, tindakan A, tindakan pertama yang akan dibuat ialah dia makan. Ya. Tetapi kalau adakah dia masih lapar, syarat yang pertanyaan dia lapar tu palsu, maka dia akan pergi mandi. Maksudnya dia tak lapar, dia akan pergi mandi. Okay. Jadi dua tindakan dilaksanakan. Okay. Contoh yang kedua untuk markah. Bila diinput markah, dikira markah, dilihat syarat di sini. Adakah markah purata itu melebihi 50? Ya, kalau benar maka satu paparan lulus dikeluarkan. Tetapi kalau syarat tersebut palsu, maka paparan gagal pula akan dikeluarkan. Jadi kat sini dua tindakan. Okay. Contoh yang ketiga untuk pengeluaran wang. Semakannya ialah adakah baki lebih daripada jumlah pengeluaran. Jadi kalau baki tu cukup, maka benar syarat tu bolehlah dikeluarkan wang. Ya, jadi tindakannya permintaan diproses dan wang dikeluarkan. Tetapi kalau baki wang tidak mencukupi, maka syarat ini adalah palsu. Ya, jadi tindakan seterusnya, tindakan yang kedua ialah dengan memaparkan notis wang dalam akaun tidak mencukupi. Jadi dekat sini ada dua pilihan ataupun dua set tindakan yang akan dilaksanakan. Akhir sekali kita lihat kepada pelbagai pilihan. Kalau pelbagai pilihan kat sini, bila dah masuk pelbagai itu, maksudnya lebihlah daripada dua set tindakan. Ya, kita lihat contoh dekat sini nak buat air kopi. Ya, jadi bila dah masak air, masuk air kopi, semak dulu yang pertama, nak gula tak? Ya, kalau ya benar nak gula, tambah gula. Okey, jadi seterusnya kalau tak nak gula, tanya pula mahu tak krim. Kalau benar, buat tindakan yang kedua, tambah krim. Tetapi kalau gula tak mahu, krim tak mahu, apa dia buat? Tindakan yang ketiga, iaitu tambah air pula. Ya. Jadi kat sini ada lebih daripada dua set tindakan. Oleh itu, ini dikatakan sebagai pelbagai pilihan. Sama juga dengan contoh yang terakhir kita, iaitu dalam menentukan jenis nombor. Dekat sini, tindakan yang pertama, iaitu kalau benar nombor itu lebih daripada kosong, maka nilainya adalah positif. Tetapi jika tidak, semak pula adakah nombor itu kecil daripada kosong. Kalau ya, paparkan nilai negatif. Dan akhir sekali lihat syarat seterusnya, adakah nombor itu sama dengan kosong. Kalau benar, maka dia paparkan nilai sifar. Tetapi kalau semua ni palsu, ya, maka dia terus akan tamatkan atau cara. Jadi kamu perhatikan kat sini, sebelah kanan ni ada 3 tindakan, iaitu melebihi daripada 2 pilihan. Jadi ini adalah contoh atau cara ataupun algoritma pelbagai pilihan. Ya. Baik, seterusnya